أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, hari ramai sikit habis cuti sekolah dah. Kita pun balik bercuti juga kan. Saya plan minggu depan nak balik Kedah ni. Ni sementara duk boleh rentas lagi kan. Semua dengan jaga kesihatan, jaga SOP insya-Allah. Baik, ibu-ibu perempuan, kita akan masuk muka surat 157 kalau tak salah saya tanda, betul tak? Hari ni termasuk bab mengumpat je Ustazah? Saya habis dah ni. Betul tak? Sabar dah ya. Kalau saya tanda habislah 157, lepas tu terus hari ni berdarah masuk bab bahaya mengumpat. Subhanallah, kita dah nak habis dah buku ni ibu. Buku yang kita bawa daripada 2018 kalau tak salah saya, 2018 atau 2017 mungkin lah kot 2018. Dan saya punya cadangan lepas ni kita akan teruskan bedah buku juga. Cuma saya tak berani ambil Riyadhus Shalihin, nanti saya bincang lagi kak. Sebab hadis kalau tak berkaitan dengan fiqh saya berani syarah insya-Allah. Tapi bila berkaitan dengan fiqh bukan bidang saya rasa elok ibu-ibu belajar fiqh dari orang yang berkepakaran dan berkeahlian dalam fiqh lah. Dan yang ni bukan sebab kat surau ni je. Riyadhus Shalihin Masjid Bandar Seri Putra pun saya tak sambung dah. Saya ganti ustazah, saya minta ganti ustazah lain. Dengan Ibtidaiyah pun dah tak sambung. Ibtidaiyah dah lama dah. Ibtidaiyah yang dah masih. Ibtidaiyah. Ibtidaiyah memang sejak PKP tak start. Sebab kalau surau akak dengan masjid tu Masjid Bandar Seri Putra dah maksudnya bila boleh rentas kita start kelas kan. Ibtidaiyah tak pernah. Tapi sebenarnya sebelum tu lagi sejak saya balik kuis saya dah tak dengan Ibtidaiyah. Tapi saya tak deal balik dah dengan Kak Syam. Tapi kalau di Masjid Bandar Seri Putra semalam saya request untuk buat belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab untuk ibadah. So maksudnya belajar bahasa Arab untuk surah-surah yang dibaca dalam solat, doa-doa, zikir-zikir. So kalau ada kelapangan, kalau tak clash dengan kuliah sini, hari Sabtu minggu kedua ibu-ibu boleh pergi Masjid Bandar Seri Putra. Semalam lah maksudnya. Dan surah Al-Hijrah, surah Ustaz Nusri yang belah sana tu, belah apa? Putra Presiden? Belah atas lagi. Putra Teras kot kan, ada surah Hijrah kat situ pun, Riyadhus Shalihin. Saya minta ganti ustazah lain juga. Sebab 2020 saya punya 2020 pula dah 2022 jauh sangat dah tahun kan. 2022 tu memang saya nak fokus bidang saya je lah. Bidang tu bahasa Arab dengan tafsir lah. Tapi takkan nak ngajak tafsir saya lambat guru pula. Ustazah Sahlah kan. Jadi kalau semalam di Hajar Faridah kita start bahasa Arab. So mungkin di sini lepas habis bedah buku, sebab kalau saya start dengan surau ni kita buat bedah buku. Jadi mungkin habis buku ni kita start bedah buku lain pula. InsyaAllah yang berkemampuan untuk saya syarah lah. Baik, jom ibu-ibu muka surat 157. Kita masih dalam bab 7, tapi kita pergi cepat sikit insyaAllah. Mengubat duka dengan sabar. Kalau ibu-ibu ingat, perempuan Hajah Datuk Datin ingat, kita dah belajar dalam bab sabar ni dengan yang dimulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 140. Saya tak mau syarah panjang, tapi poin dia apa dia dekat sini, kalau puan-puan ingat 140 ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melintasi seorang wanita yang menangis di tepi kubur, di sisi sebuah kubur. Kemudian apa pesan Nabi? Tolong highlight, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dua pesanan Nabi. Bukan
bukan Nabi pesan saja-saja ibu-ibu. Mesti ada sebab. Nabi pesan dengan bertakwalah dan bersabarlah. Ini kena jadi pegangan hidup kita. Kita tahu kata wanita tersebut mengalami kehilangan. Saya rasa dalam banyak-banyak musibah kita, kehilangan ataupun kematian orang tersayang tu antara yang sangat-sangat meremukkan, betul tak ibu-ibu? Kalau kehilangan barang tu, walaupun kita beli dekat mana-mana, insya-Allah kita boleh cari balik, boleh beli balik. Tapi kehilangan manusia yang kita kasihi selama-lamanya lah, kan? Kalau Allah takdir kita di kalangan ahli syurga, insya-Allah berkumpul dengan ahli syurga, ahli keluarga kita dengan dalam syurga. Jadi kematian sangat menyakitkan, menyebabkan wanita ni menangis di tepi kubur. Kita boleh tahu kata berhadapan dengan kehilangan. So Nabi lalu dan Nabi sebut bertakwalah kamu dan wasbiri, bersabarlah. Kemudian dia kata apa? Ilaika anni, jauhilah aku. Maksudnya hang duduk jauh, hang tak tahu apa yang aku rasa. Seolahnya begitu. Okey, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Kamu jauhilah aku sebab kamu tak merasai musibah ataupun tak merasai kehilangan yang aku rasa sekarang. Wa lam ta'rifu, dan kau tak tahu apa yang aku rasa. Dan itu selalu kita sebut. Kalau ibu ingat bulan lepas kita sebut, selalu kita sebut macam tu, betul tak? Orang main kata kat kita, sabarlah Kak Ina, kan? Saya Kak Ina kata okey lah. Kalau kata okey lah tu okey lagi lah. Tapi kalau Ustazah tak rasa apa yang saya rasa, ataupun saya sendiri yang kata macam tu, tak kisahlah, kita lah manusia ni. Kadang-kadang kita ada sebut macam tu, hang tak rasa apa aku rasa, hang pandai lah cakap, sembang kari lah, macam tu kan. Tapi sebenarnya zaman Nabi sendiri melalui ada orang respon macam tu. Lalu wanita ini kemudian dia tak tahu, kata tu Nabi, ada orang kata dekat dia, innahun Nabi, itu Nabi SAW. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, dan kemudian dia kata dia tak tahu, dia tak kenal Nabi, lam a'rifka, saya tak kenal kamu. Maka Nabi kata apa? Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan, ketukan, remukan yang pertama. Yang the real sabar ibu-ibu adalah pada kita terima berita tersebut. Yang tu saya dah syarah bulan lepas. Saya ulang sikit sebab mungkin ada ibu-ibu yang tak attend bulan lepas. Okey, so maksudnya yang betul-betul, yang the real kesabaran, yang sebenar-benar tinggi kesabaran itu, ataupun yang benar-benar asli kesabaran itu adalah kesabaran ketika mula-mula kita dapat berita tentang musibah tersebut. Maksudnya ibu-ibu, susah nak buat. Satu sudut susah lah nak buat, kan? Tapi tak mustahil untuk buat. Tak mustahil. Apa yang saya sebut ni sebab apa? Dulu kan kita selalu fikir, dulu maksudnya kadang-kadang mungkin saya pernah cakap juga dekat ibu-ibu, kadang-kadang ibadah ni kita rasa berat nak buat. Dan itu kita dah lalui. Kalau ibu-ibu tengok muka surat 155, start daripada 151 jenis-jenis sabar dalam musibah yang menimpa. Saya harap ibu-ibu yang bulan lepas tak main, mungkin ada komitmen lain, tolong balik baca. Sebab saya dah syarah, saya tak mau patah balik dah. Okey, sabar ketika musibah melanda, sabar meninggalkan maksiat, dan juga sabar melaksanakan ketaatan. Nak buat ketaatan, nak buat ibadah ni kadang-kadang sukar ibu-ibu, betul tak? Berat, kan? Kadang-kadang yang tengok drama tu lagi seronok. Tak sebab tak susah, ambil remote, buka aja. Kan? Jadi saya tak kata kat siapa-siapa, mungkin itu antara cabaran kita. Nak buat ketaatan tu, nampak berat sangat. Mula-mula saya fikir macam tu dulu. Saya kata, ya betul. Tapi sebab kita tahu hawa nafsu kita lah. Kita follow hawa nafsu kita. Hawa nafsu, ada ulama pesan ibu-ibu, kamu nak tahu apa yang betul untuk kamu, apa yang against dengan hawa nafsu kamu. Maksudnya kamu nak tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang betul untuk kamu, apa yang sebenar-benarnya sepatutnya kamu buat adalah apa yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni, hawa nafsu kita bukan? Nafsu kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, dia mesti suka pada benda yang bukan ibadah, bukan ketaatan, bukan kebajikan. Dia mesti suka benda yang menyeronokkan. Betul kan?
Dia mesti suka yang kalau kita dah kenyang tengok-tengok makanan, Isya rasa rugi pula kalau tak habiskan dengan dessert. Kita dah kenyang, tapi hawa nafsu yang menggalakkan kita kalau tak makan tu rugi. Seronok, sedap, walaupun kenyang. Awak lepas pula. Saya tak kata kat ibu, saya 2022 ni antara zaman saya kan ibu. Kalau sikit orang ni, apa dia, saya tanya seorang-seorang, tapi sebab ramai juga takut habis masa kan. Nak tahulah apa yang azam ibu-ibu. Sebab saya ingat dulu saya pernah tanya kat surah Ibtidaiyah, surah Kasyaf belakang sana kan. Setiap orang kan. Antara azam saya 2022, nak kurangkan makan manis. Azam. Makan manis tu especially dessert ibu-ibu, sebab saya memang jenis suka dessert. Saya tak tahan kalau jiran jual. Takkan nak marah jiran. Jangan jual dessert dalam grup, tak boleh kan. Patut tengok yang aduh sedap bang, tak boleh bang, kena beli juga. Lagi saya kata nak diet, tak apa-apa esok diet. Hari ni beli dulu. Saya suka benda-benda manisan. Tak kisah manisan Arab ke, orang Melayu kita ke, English style ke, tapi saya suka benda-benda manisan. Lepas tu birthday saya 3 Januari baru ni. Terima kasih, barakallahu fikum. Harap ada doa ibu. 3 hari bulan tu 3 biji kek dan 2 biji brownies besar tu. Lepas tu 1 biji kek. Lepas tu petang-petang tu ada kakak-kakak muslimat satu surau, saya mengajar satu office. Mereka buat makan-makan pula. Makan lagi ibu. Tengah hari tu ada kawan-kawan saya belanja, kawan-kawan office resell ni belanja dah. Pagi tu husband saya belanja, tengah hari tu kawan-kawan office, petang-petang tu kakak-kakak surau. Dan belanja makan tu lain, dessert tu lain pula bagi makan kat rumah. Agak-agak azam tu mula bila? Bulan depan lah. Lama masa kan. Dalam keadaan kita tahu kata, ya Allah, aku baru azam je ni, tapi tak boleh tolak pemberian orang. Maksudnya nak makan kat rumah tu, Ustaz cakap 1 bar je brownies, 1 ni bang, sedap ni. Nak lawan tu. Sedangkan bukan siapa pun buat azam tu untuk kita. Saya buat sendiri. Ni tak cerita pasal kakak-kakak, ni cerita pasal saya. Hawa nafsu tu, syahwat tu. Sebab tu dalam tafsir Misbah ni ditulis oleh Quraisy Shihab Indonesia, yang selalu kita terkenal Hamka. Kan ibu-ibu kan Hamka. Tapi lagi satu tafsir yang datang selepas Hamka adalah Al-Misbah. Ini pun antara yang sedap kalau ibu-ibu baca. Al-Misbah ni cuma Al-Misbah ni kadang-kadang susah nak dapat. Saya tunggu lebih kurang 2 tahun nak dapat stok tu. Penulisnya adalah Quraisy Shihab. Kalau ibu-ibu cari dekat YouTube, Quraisy Shihab ni ada lagi, kalau tak salah saya. Baik, Quraisy Shihab dia tulis dalam tafsir Misbah, dia kata syahwat, hawa nafsu kita ni macam baby. Saya minta maaf kalau saya ulang dekat sini, sebab saya tak ingat dah saya cakap kat mana. Macam baby. Baby ni macam mana? Kita suap apa semua dia masuk mulut, betul tak ibu-ibu? Dia tak tahu benda tu dia boleh makan ke, dia tak boleh makan ke. Kita suap dia coklat pun dia makan. Kita suap dia mi kuah pun dia makan. Kita suap air kosong pun dia minum. Sebab dia tak tahu apa yang boleh dan tak boleh. Asal suap, dia ambil peluang tu. Itulah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, kita yang kena educate dia. Kita yang kena didik dia, handle dia, control dia. Kalau kita biar hawa nafsu tu pandu kita, semua benda kita sumbat kat dia, dan dia akan terima apa yang kita sumbat kat dia. Subhanallah. Analogi yang ringkas, betul tak? Tapi kita belajar ambil sekeliling kan, ibu kan? So hawa nafsu kita tu akan memandu ke arah benda yang menyeronokkan, dan kita akan follow dia. Hawa nafsu tak akan buat benda yang betul, takkan ajak kita pergi kepada benda yang betul. Sebab tu ada ulama pesan kamu nak tengok apa yang betul, apa yang berkebajikan, apa yang kebaikan, apa yang sepatutnya adalah benda yang against dengan hawa nafsu kamu. Sebulan hari ni tu antara KPI dia. Bukan KPI, apalah, indikator dia. Ibu boleh tengok. Nak baca Quran dengan nak tengok drama, contohlah ni. Kan waktu petang-petang asak baca maksurat ke, doa pagi petang ke kan, zikir Nabi SAW, dengan nak buka ni, mana yang hawa nafsu buat? Ajak pergi. Hak mana? Ibu-ibu lah jawab.
Kita punya. So hari ni kita tahu yang hawa nafsu track kita, yang hawa nafsu lead kita yang ambil muka ni. Maksudnya yang tu yang kita kena tinggalkan. Tapi dah dia bawa pergi situ. Macam tu kan. So saya nak sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 2-3 minggu lepas, saya ingat saya tengok seorang ustaz Malaysia, Ustaz Nuzul Fikri. Kalau kalau ibu boleh cara, dia buat satu video yang ringkas tapi sangat memberi kesan dalam hidup saya. Saya ingat sampai hari ni, walaupun dah rasa 2-3 minggu atau 3 bulan dah saya tengok video ni. Dia kata macam ni, kadang-kadang manusia dia rasa ibadah dia berat. Beratlah nak buat ibadah 24 jam sehari, benda dia boleh buat. Nak baca Quran satu muka pun kadang-kadang susah nak buat. Satu helai susah nak buat. Contohlah kan. Ataupun benda-benda lain lah. Maksudnya ketaatan lah. Susah nak buat. Rupa-rupanya dia kata, sebenarnya yang kita tengok ibadah tu berat, bukan ibadah tu berat. Tapi apa ibu? Hati tu yang sakit. Saya rasa tertembak ibu. Saya rasa tertembak. Saya ada ujian dia juga. Kadang-kadang, ya Allah, pasal pula susah sangat ni. Nak buat sesuatu kebaikan tu kan. Dan kita ada kebaikan yang mana kita ingin buat perbanyakkan ibu. Kita buat semua benda. Tapi mungkin ada semua orang yang dia Allah bagi kesukaan dah. Lebih orang kata apa, usaha dia boleh dekat solat sunat. Perbanyakkan solat sunat. Tapi jangan kata yang lain tak buat juga. Ada orang yang diberikan harta, perbanyakkan sedekah. Sebab ada orang mungkin Allah tak bagi dia harta banyak, kan? Tapi dia ada masa yang banyak untuk baca Quran, untuk belajar kuliah, belajar ilmu, subhanallah. Yang tu kena perbanyak. Cuba buat semua, tapi jangan abaikan yang mana-mana yang kita tidak berkemampuan lah, maksud saya. Maka Ustaz dia kata apa? Sebenarnya ibadah tu tak berat. Hati tu yang sakit, hati tu yang rosak, hati tu yang mati, hati tu yang hitam. Lebih kurang macam tu. Cuba kamu bersihkan hati, dia kata. Kalau kamu bersihkan hati, bagi hati sihat balik, bagi hati putih balik, bagi hati jernih balik dengan istighfar, dengan taubat, dengan amalan-amalan soleh, mesti ibadah tu tak rasa berat dah. Sebab ibadah kita tak boleh ubah, ibu-ibu. Solat memang kena solat. Hang malas ke, hang rajin ke, solat mesti kena solat. Kecuali wanita-wanita yang duduk dalam keadaan haid atau nifas. Hak tu je ada excuse. Lain pada tu kena solat. Istihadah ibu-ibu sebagai contoh. Ibu-ibu yang ataupun perempuan yang ada mengalami istihadah. Ibu-ibu pernah ada pengalaman istihadah? Ada tak yang kat sini ada pengalaman istihadah? Tak ada. Saya pernah ada pengalaman 2 kali ibu-ibu zaman study. Dan salah satu masa tu adalah masa orientasi kat UIA. Bayanglah ibu-ibu, orientasi ni kita nak kena berkejaran, betul tak? Nak kena berkejaran. Minggu pertama masuk degree. So kena ada orientasi masa tu. Ni muslimat je kan? Maksudnya apa Ustaz? Pilih panjangan? Istihadah. Lebih daripada 15 hari. So, kalau ayat saya boleh guna, ibu leceh. Leceh tu pasal apa? Sebab kita kena tukar setiap kali nak solat. Tapi kena solat kalau haid, dia tukar 4 jam ke 3 jam pun dan dia tak ada komitmen. Kalau saya boleh sebut komitmen lah, solat. Tapi ni, saya dah dengan masa tu orientasi. Orientasi ni ibu-ibu balik lena je kat asrama kan. Yang semua duduk kat masjid, duduk ni pergi kat padang, ada exercise, ada macam ni, ada briefing. Letih. Dalam masa yang sama berkejaran tu, kena solat. Hang mau tak mau hang kena solat. Tapi nak solat, hang kena cuci. Dan satu wudu, satu solat fardu. Dan beberapa solat sunat. Beberapa tu maksudnya kita tahu sendiri. Kita boleh bajet. Kebersihan kita terjaga untuk berapa rakaat lah. Kalau tak buat pun tak apa. Sebab apa? Sebab as long as dia boleh jamin kebersihan dia lah. Macam tu. Dan super duper penat lah. Tapi benda tu tak boleh ubah. Kena solat. Dia tak ada boleh tak nak jamak, tak boleh. Boleh tak nak qasar, tak boleh.
Nak qada lagi tak boleh. Nak tinggal haram. Wajib puasa solat. So nak bagi tahu kata, ibadah macam mana pun dia memang statik, dia kita kena buat. So untuk rasa berat dengan rasa ringan tu hati kita, bukan bergantung kat ibadah tu. Hati kita bersih, hati kita suci, hati kita putih, jernih, elok, sihat, insya-Allah ibadah tu akan rasa ringan. Dan ini antara benda lain yang kita kena tengok ibu-ibu. Walaupun sebenarnya ada juga sabar dalam melaksanakan ketaatan kan. Okey, sebalik yang tadi tips membina tembok kesabaran, saya pi kat belakang tu ibu-ibu nah. Muka surat 158. Sebab nak tengok tu apa dia tips dia. Formula dia adalah ilmu, takwa dan sabar. Ada ilmu, ibu-ibu nampak tak 158? Ada ilmu, ada takwa, insya-Allah ada sabar. So nak dapat sabar tu mesti ada ilmu dan mesti ada takwa. Kedua perkara inilah menurut penulis dalam buku ini, sabar kita akan boleh bentuk dengan ilmu dan dengan takwa. Ilmu ni dekat mana ibu? Pembinaan ilmu yang bawah dia. Pembinaan ilmu khususnya ilmu yang mampu menambah dekatnya kepada seorang pencipta. InsyaAllah makin dekat kita dengan Allah Ta'ala. Tapi nak makin dekat tu kena banyak ilmu juga. Maksudnya belajar ilmu lah macam mana nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan kita, dengan meninggalkan larangan dia, itu bentuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Belajar ilmu. Baik, ilmu itu ibu-ibu akan membentuk takwa. Takwa ni apa dia ibu-ibu? Senang ringkas cerita. Saya ambil definition paling ringkas ibu-ibu, senang nak ingat. Takwa ni apa? Takwa adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu takwa. Definition ataupun definisi ta'rif takwa ni banyak. Tapi saya contoh yang paling senang ibu-ibu boleh ingat. Apakah takwa? Yang kita dah sebut nak jadi orang bertakwa kan? Nak jadi orang bertakwa di kalangan muttaqin, orang yang ada takwa. Maksudnya apa? Orang yang boleh buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Kalau kita cek balik kehidupan kita lah ni, mungkin banyak benda yang kita buat apa yang Allah suruh, tapi kita tinggal ada apa yang Allah larang. Benda tu kena seiring. Benda tu kena seiring. Contoh sama juga, al-amru bil ma'ruf, suruh pada yang ma'ruf, yang baik, an-nahyu 'anil munkar, dan melarang kepada atau mencegah kepada yang tak baik. Benda tu kena seiring. Sama juga buat apa yang Allah suruh mesti seiring dengan apa yang Allah larang kita kena tinggalkan. Yang kita nak tinggalkan antaranya sekali lagi bab 8 ni ibu, bahaya mengumpat. Kita mungkin orang yang soleh, orang yang puasa, orang yang dermawan, orang yang jaga aurat, orang yang jaga ukhuwah dengan jiran, dengan keluarga, dengan apa. Tapi yang tu maksudnya yang Allah suruh lah kan. Yang Allah larang mengumpat misalnya, yang tu tak tinggal lagi. Dan kadang-kadang iblis dia bisikkan, tak apa, nak cerita, kita pun beralah lah, nak cerita. Susah kan ibu-ibu kan? Tapi balik pada tadi, tak susah nak buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Bila hati kita kuat, hati kita bersih dan sihat. Dan sama-sama kita nak bina hati kita yang sihat, kuat insya-Allah. Dan ibu-ibu tengah melalui perkara tu bersama-sama. Sebab apa? Mai kelas mengaji, ustazah mana mai mengajar, kan? Antara untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, cuba tengok dekat sini. Umpama seorang tukang bina rumah, andai si tukang ingin membina rumah, dia perlu kepada ilmu pembinaan. Saya nak baca analogi ni supaya kita lebih nampak. Dia kena ada ilmu. Tapi kalau dia ada ilmu saja, dia tak tahu cara macam mana nak buat, maksudnya teori dia ada. Teori kena beli sekian-sekian, kena ada sekian-sekian. Tapi yang praktikal dia tak tahu nak buat. Tak boleh buat sebuah rumah yang bagus, yang elok. So inilah sebab ilmu kena ada. Daripada adanya ilmu untuk dekat dengan Allah Ta'ala,
dan buat praktis dekat dengan Allah Ta'ala. Takwa ni daripada sudut praktikal lah ibu-ibu, jelas tak? Ilmu kita belajar. Oh, kena macam ni, yang ni Allah suka, yang ni Allah tak suka, yang ni Nabi suruh buat, yang ni Nabi larang jangan buat. Yang ni ulama kata sekian, yang ni ulama kata macam ni. Kita dapat ilmu. Daripada ilmu tu kita praktiskan. Oh, yang ni Allah suka, kita buat. Oh, yang ni Allah tak suka, kita tak buat. Itu kan prinsip takwa tadi saya sebutkan. Jadi adanya ilmu, praktis dengan takwa, insya-Allah kita akan jadi orang yang bersabar. Perjalanan tu mungkin panjang, tapi kita sama-sama lalui ibu insya-Allah. Sebab saya dah baca dah bulan lepas. Yang ni pun ada dalam ni, ibu-ibu kalau ibu nak tengok sekali lagi sebelum kita habiskan. Muka surat 148 ayat 10 dari surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Muka surat 148. Sesungguhnya apa? Yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar itu akan diberikan, dicukupkan ajrahum, pahala mereka. Diberikan kepada mereka pahala bighairi hisab, tanpa hisab. Uncountable. Orang sabar ni pahala dia tidak Allah sebut secara spesifik berapa jumlah dia. Baca Al-Quran satu huruf 10. Betul tak ibu-ibu? Satu huruf, bukan satu ayat. So ibu-ibu dah baca innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab tu dah berapa huruf tu? Dah berapa pahala? Betul tak? Buat sedekah, infak dan sebagainya, kan sebahagiannya Allah sebut dan Nabi sebut secara spesifik berapa pahala setiap satu tu. Solat berjemaah berapa ibu dah tahu, 27 contohnya kan. Tapi sabar Allah tak spesifikkan sabar berapa pahala dia. Bighairi hisab, uncountable, tak terkira, tak boleh dihisab, Allah je tahu berapa. Sampai macam tu sekali hebatnya orang yang sabar. Tapi kena sabar lah nak dapat pahala yang tak terkira ni. Dan macam mana nak sabar? Kita dah tengok tadi, belajar ilmu dan praktis ilmu, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang bersabar. Baik, yang dekat sebelah kanan ni ibu-ibu, last sebelum saya masuk bahaya bab mengumpat tadi, bab bahaya mengumpat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 159, yang terakhir 159. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita itu bertakwa. Ibu ingat kan pesanan Nabi tadi berapa? 2. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dengan melafazkan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, maka baginda seolah-olah sedang bagi tahu apa dia? Takwa itu sangat penting untuk bantu kesabaran. Dan Nabi pun kalau kita tengok daripada sudut sebut takwa dulu. Betul kan? Ittaqillah. Ittaqi ni bertakwalah untuk arahan kepada seorang perempuan. Okey, so kalau ibu tengok bertakwalah, ittaqullah. Kalau ittaqillah untuk seorang perempuan. So dia perubahan huruf tu disebabkan dengan siapa Nabi cakap lah. Okey. So Nabi sebut dulu bertakwa dan datang selepas itu perkataan bersabar, seolah-olah takwa itulah yang akan membantu untuk kita bersabar. Dan percayalah ibu-ibu, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makin tak melenting kita bila kita dapat musibah. Makin tak melenting, makin ada redha, makin sabar, makin yakin ada benda Allah susun ke aku ni. Apa dia tak tahu tapi mesti ada. So kita sebagai hamba apa dia? Ikutlah apa dia yang bos kita, kalau saya boleh guna perkataan tu, bos kita tentukan, kita kena follow. Subhanallah. Baik, yang bawah ni ibu-ibu kita baca sikit. Ibnu Hajar berkata bahawa Rasulullah SAW menggandingkan, ni kena highlight ni, menggandingkan antara takwa dan sabar dalam hadis tersebut. Nak bagi tahu kata apa?
Seolah-olah baginda ingin berkata, takutlah kamu kepada murka Allah jika kamu tidak bersabar, dan jangan kamu bimbang mengenai ganjaran pahala yang akan kamu peroleh dari sabar. Seolah-olahnya bila Nabi gandingkan perkataan takwa dengan perkataan sabar itu, Nabi nak bagi tahu kata, takutlah kepada murka Allah kalau kamu tak sabar. So maksudnya sabarlah, jangan tak sabar. Takut Allah murka. Dan kita dah belajar ibu, kalau kita dapat musibah jangan melenting, jangan, bukan satu lagi, bukan melenting, apa dia perkataannya, yang macam teriak, apa dia kita sebut tu, yang teriak, yang bersangatan, nak macam histeria sikit tu kan, apa dia kita sebut, kan? Subhanallah. Dan kalau kita makin banyak ilmu dan makin bertakwa, insya-Allah apapun musibah melanda kita tu, kita sedih bukan tak boleh teriak ni ibu, teriak memang boleh teriak. Dan itulah bukti kehambaan kita. Maksudnya kita ni hamba, kan? Maksudnya kita ni kecil, tak mampu pun nak buat apa-apa. Musibah datang, kita tak boleh kontrol, kita tak boleh handle, menunjukkan betapa kerdilnya kita ni sebagai seorang hamba. Teriaklah, tapi jangan berlama-lama. Jangan tak move on, jangan melenting, jangan teriak yang sampai komen-komen. Kenapa lah Allah buat aku macam ni? Kenapa lah Allah bagi aku macam ni? Kenapa lah Allah uji aku macam ni? Meratap dan sebagainya. Subhanallah. Ilmu dan takwa kita akan membantu kita menjadi orang yang sabar. Dan jangan kamu bimbang mengenai ganjaran pahala yang akan kamu peroleh dari bersabar. Oleh itu, seorang mukmin yang nak membentuk kesabaran dalam diri perlu ada ketakwaan. So ibu-ibu, saya ringkaskan dan rumuskan untuk tajuk kita mengupat muka dengan sabar ini. Kita mesti ada ilmu yang pertama. Ilmu tentang kehidupan dunia, macam mana nak diuruskan dengan panduan Al-Quran. Satu saya nak sebut ibu-ibu. Ibu baru baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Setiap hari Jumaat ibu akan baca, betul tak? Ibu-ibu ingat tak ayat yang pertama? Okey, jom cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi boleh sambung qayyimah sebab hukum syaktah kat situ kan. Tapi saya nak syarah ayat 1 je. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Sampai ayat 3 je dulu. Ayat 1 surah Al-Kahfi mula dengan Alhamdulillah. Ada 5 surah ibu-ibu dalam Al-Quran yang mula dengan Alhamdulillah. Saya tak syarah yang tu, nanti Ustazah Sahla akan syarah. Ada 5 surah. Pattern dia ibu-ibu, formula dia, kalau ibu-ibu tengok surah Alhamdulillah ni, surah-surah yang mula dengan Alhamdulillah, mesti lepas Allah sebut pujian bagi Allah itu, mesti ada nikmat Allah SWT lepas tu. Itu teknik nak tengok. Formula asas lah. Dia kena belajar lain. Okey, ada surah yang dimulakan dengan subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, surah Al-Isra. Ada mula dengan sabbih isma rabbikal a'la, tasbih, mula dengan tasbih. Tasbih pun ada formula dia. Kenapa surah tu dimulakan dengan tasbih? Ada surah mula dengan huruf muqatta'ah, betul tak? Alif lam mim, yasin, nun. Ada sebab juga. Lepas surah muqatta'ah, ibu-ibu akan mesti akan tengok Allah SWT baca Quran. So basic-basic ni kalau ibu-ibu belajar, ada satu hari insya-Allah ibu-ibu belajar semoga supaya kita bertambah nikmat. Oh, tahu dah. Allah sebut nun ni mesti lepas ni Allah SWT baca Quran. Ibu-ibu jumpa ya ayyuhallazina amanu, lepas tu mesti ada arahan Allah suruh buat ataupun tinggalkan. Ini formula-formula macam ni ibu-ibu akan bertambah seronok bila baca Quran. Excited nak buat assignment dalam Quran. Saya sebut assignment lah kan. So balik pada tadi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Alladzi yang anzala ala 'abdihi al-kitab.
kitab, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya sebuah kitab. Kitab tu apa ibu? Al-Quran. Abdihi tu siapa dia? Hamba tu siapa dia? Siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau ibu belajar surah Al-Kahfi lebih detail, ada rezeki saya doakan semoga nanti sampai dengan Ustazah Sahla ataupun ustaz-ustaz lain yang lain. Bukan belajar pasal Allah sebut Alhamdulillah. Kenapa abdihi? Kenapa Allah tak sebut ala rasulihi? Kan Allah turunkan kepada Rasulullah kan? Kenapa tak sebut Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihi ataupun Alhamdulillahilladzi anzala ala nabiyhi? Clear memang turun pada Nabi ataupun Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Apakah hikmah? Yang tu ada perbincangan dia. Tapi saya tak syarah lagi. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Saya nak contoh pasal Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya sebuah kitab yang ada Al-Quran, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan dalam Al-Quran itu tak ada kebengkokan, tak ada kesesatan, tak ada penipuan, tak ada pendustaan. Itu sifat Al-Quran. Qayyimah, yang lurus, yang dibimbing, yang membimbing, yang luruslah poinnya. Qayyimah liyunzira ba'san syadidan min ladun. Apa peranan Al-Quran? Untuk beri peringatan, liyunzira ba'san syadidan, siksaan yang sangat pedih di sisi Allah Ta'ala. Kalau Allah cerita tentang siksaan, mesti bukan kepada orang beriman. Orang beriman tak akan dapat siksaan dan azab, takkan. Allah puji diri dia, zat dia. Kenapa? Kerana telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang sifatnya lurus, tidak ada bengkok, yang mana Al-Quran itu diturunkan untuk mengingatkan tentang siksaan dan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Ta'ala. Wa yubash tak ada, jangan risau. Lah ni zaman lah ni batuk pun saya orang. Apa tu, batuk bersin dekat shopping mall ke dekat restoran ke pakat kali macam tu, kita rasa macam salah pula. Tersedak aja pun kan. Wa yubashshiral mu'minin, dan memberi berita gembira. Al-Quran turun untuk apa? Tadi untuk remind orang-orang yang dapat siksaan. Yang kedua, yubashshira wa yubashshiral mu'minin, untuk beri berita gembira kepada siapa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina ya'maluna salihat, orang yang buat kebaikan, orang yang buat amal soleh. Apa berita gembira yang Allah nak bagi dekat orang beriman tu? Anna lahum ajran hasanah, bahawa untuk mereka pahala dan balasan yang sangat hebat, sangat baik, sangat menyeronokkan. Dan salah satu bentuk balasan dan reward itu adalah syurga untuk orang beriman. Dan ayat ketiga, makithina fihi abada, mereka akan kekal tinggal di dalam syurga selama-lamanya. So ibu-ibu, Al-Quran saya nak contoh tadi tang mana tu? Tang atas, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Al-Quran dia tak ada kebengkokan, dia lurus, dia benar, dia betul, dia tak tipu. Kalau ibu-ibu dengar daripada saya satu berita bohong, ibu-ibu pergi cerita ke orang lain, berarti ibu-ibu pun cerita bohong kan? Betul tak? Saya cerita hari ni sesuatu, wal'ayyadzubillah lah, nak ambil contoh ya nak, saya cerita satu benda yang tak betul. Ibu-ibu pergi sampaikan. Sebab apa? Rujukan ibu-ibu tak betul. Jadi ibu-ibu pun pergi cerita benda yang tak betul. Ibu-ibu, kalau kita rujuk kitab yang salah, buku yang tak betul, kita baca yang tak betul, mungkin kita cakap yang tak betul, mungkin kita beramal yang tak betul, betul tak? Ibu-ibu rujuk Al-Quran, Al-Quran benda yang betul, kitab yang lurus, tidak ada kebengkokan. Orang yang rujuk Al-Quran, hidup dia mesti lurus. Orang yang baca Al-Quran, hidup dia mesti betul. Sebab sumber dia betul, jelas tak? Jadi uruslah kehidupan kita dengan Al-Quran. Macam saya buat analogi tadi,
Kalau saya cakap betul, perempuan akan buat benda yang betul. Kalau saya cakap salah, perempuan akan buat benda yang salah, betul kan? So kalau orang yang rujuk Al-Quran, dia mesti buat benda yang betul. Sebab Al-Quran Allah dah cerita sifat dia lam yaj'al lahu iwaja, tak ada kebengkokan, tak ada kesesatan, tak ada kesalahan, tak ada pendustaan. Benda yang betul je ada dalam Quran, qayyimah dan lurus. Sesiapa yang rujuk Al-Quran, kehidupan dia akan lurus. Dan macam mana nak bentuk jadi orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang berilmu, sudah tentu melalui Al-Quran. Okey, yang belakang muka surat 160, 161, saya harap ibu-ibu baca. Cantik ni sebutan Hasan Al-Basri, tapi saya tak mahu sebut. Saya tak mahu baca. Saya syarah lambat pula. Okey, ibu-ibu tengok 160 ada kata-kata Hasan Al-Basri. Okey, yang ni nanti ibu-ibu boleh bacalah dengan habis 161. Saya nak masuk insya-Allah muka surat 163. Ni ada doa dekat muka surat 162, ibu-ibu boleh hafal. Saya rasa ibu-ibu dah hafal dah ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khalif li khairan minha. Yang ni doa apabila ditimpa musibah. Baik, bab 8, bismillahirrahmanirrahim. Bahaya mengumpat. Kita ada lebih kurang 15 ke 20 minit. Sekurang-kurangnya kita masuk dah sikit insya-Allah. Baik, 164. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Oh, Kak Ani tak main? Dia absent. Kak Ani dengan Datin Ani. Tapi tak berani tembak sebab lah ni pakai mask semua kan. Yang ibu-ibu lain nanti saya hafal pula nama. Okey, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiyyata kadha wa kadha. Qala ghairu musaddadin ta'ni qasiratan. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajat. Qalat wa hakaitu lahu insana. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insana wa anna li kadha wa kadha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata aku pernah berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyata kada wa kada, cukuplah bagimu Safiyah itu begini dan begini. Aisyah cerita yang Aisyah kata dekat Nabi. Ibu-ibu clear tak? Ni storyline dia ni, storyboard dia ni. Hadis ni siapa yang riwayatkan? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada ulama menyebutkan Aisyah ini adalah satu-satunya wanita yang paling memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang paling menguasai apa yang ajaran Muhammad ulama sebut. Aisyah ni ilmuwan ni ibu. Jangan kita kenal Aisyah dengan isteri yang banyak emosi semata-mata. Jangan. Kita kenal isteri yang muda semata-mata. Jangan. Kita takut yang ni kita terkesan dengan apa yang dibawa oleh liberalism, puak-puak liberal, puak-puak feminis, puak-puak yang selain daripada yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenarnya. Kadang-kadang orang perkenal Aisyah isteri yang muda, isteri yang dikahwini pada usia yang muda. Lalu akan dipanjangkanlah Nabi sekian-sekian, Nabi kahwin dengan orang muda. Setakat itu kita kenal Aisyah, rugi. Bukan setakat itu pun ada penerangan dia. Nabi SAW bersuruh Allah, jangan kita bincang benda-benda yang sangat kecil macam tu semata-mata. Aisyah ni hafal berapa ribu hadis daripada Nabi. Aisyah guru kepada para sahabat, ilmuwan wanita Aisyah ni. Tapi kadang-kadang kita maksudnya masyarakat hanya kenal daripada sudut Aisyah yang muda, Aisyah yang dikahwini muda, Aisyah yang beremosi ataupun banyak kerenah dalam rumah tangga dan sebagainya. Memang pun sebab kisah-kisah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah cerita rumah tangga dia lah. Dia dah ada.
Dalam hadis banyak cerita tentang kalau bab rumah tangga, Aisyah lah rumah tangga Nabi dengan Aisyah. Sebab apa? Sebab Aisyah cerita dekat kita supaya kita belajar. Aisyah cemburu, Aisyah marah, Aisyah mengintip. Jangan nampak yang tu je. Aisyah pagi-pagi sembang dengan Nabi. Kita sembang tak dengan laki kita? Laki kita lah, orang Kedah ada laki dan perempuan dengan suami kita. Sembang tu macam mana? Aisyah dia contoh, saya dengan Nabi ni share impian. Share impian. Share azam. Kalau bahasa kita lah ni juga, ada baru masuk tahun baru kan, share azam. Buat apa? So tentang Aisyah ni ibu, saya nak sarankan teruskan membaca. Kena belajar banyak benda daripada Aisyah. Banyak benda. Janganlah kita ambil benda-benda yang kecil-kecil aja, picisan-picisan. Aisyah jangan lupa wanita yang disucikan dari langit perempuan. Dalam surah An-Nur. Ibu balik baca daripada ayat 11 sampai 20 atau 21 seingat saya. Contoh tentang Sayyidatuna Aisyah yang difitnah. Ibu ingat kan contoh tu kan? Yang difitnah, dituduh dengan tuduhan yang sangat jahat oleh ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Difitnah bersama dengan seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal Ibn Mu'attal As-Sulami. Jahat. Tuduhan jahat. Aisyah tu Ummul Mukminin, ibu orang beriman, mustahil buat benda-benda yang tak bagus. Tapi Allah sucikan dia. Maksudnya turun wahyu untuk sucikan wanita yang bernama Aisyah. Jadi kalau sepanjang kehidupan kita tak belajar tentang Aisyah, ibu-ibu rugi. Jangan ambil yang sikit-sikit je, yang kecil-kecil. Ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini pesanan saya sebab kita tengok Aisyah meriwayatkan hadis ni. Aisyah yang riwayatkan hadis ni, Aisyah kata, aku pernah kata dekat Nabi, cukuplah bagimu Safiyah begini dan begini. Kita akan tengok syarahannya. Hasbuka min Safiyah kada wa kada. Qala, berkata sesetengah perawi hadis yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Safiyah itu ghairu musaddadin ta'ni qasiratan. Setengah riwayat bagi tahu Aisyah kata dekat Safiyah itu pendek atau rendah orangnya. Maksudnya ada riwayat mengatakan Aisyah kata dekat Nabi ni Safiyah tu pendek. Safiyah ni kan madu, kan? Yang tu pun ada cerita dia. Nabi kahwin dengan 11 orang isteri. Ada cerita dia. Jangan kita cepat membaca. Saya terang ni ibu sebab takut ramalan ni banyak sangat. Yang kadang-kadang saya percaya, kadang-kadang kita sendiri, bukan ibu saya sendiri, kadang-kadang tengok ustaz dia kata macam ni, ustazah dia kata macam ni, ustaz dia, lepas tu kita pun macam pening kan. Banyak-banyak. Ambil yang berkeahlian. Belajar daripada orang yang berkeahlian. Saya bukan orang yang berkeahlian lagi ibu, banyak lagi perjalanan saya. Salah nampak ibu dengar salah dan sebagainya, tegur. Yang kita khawatir tu yang pok-pok yang tak mengikut Al-Quran dan Sunnah ataupun suka mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan sewenang-wenangnya. Ada disiplin. Belajar Al-Quran Sunnah ada disiplin dia. Ada template dia, ada format dia. Mana boleh suka-suka tafsir, betul tak? Ni yang macam contoh kalau yang setengah-setengah hurungan tu, dia duk cakap lah Nabi kahwin dengan 11 orang wanita. Lelaki zaman sekarang 4 orang sahaja. Itu pun ada perbincangan dia. Bukannya boleh senang-senang. Dan Nabi ada khususiyat dia. Pengkhususan untuk Nabi apa dia, dan sebagainya. Yang tu kita panjang lagi lah, ada rezeki insyaAllah. Baik, lepas tu maka Rasulullah berkata, faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Nabi kata apa? Engkau telah qulti, kamu telah menuturkan, kamu telah mengatakan kalimatan, satu kalimah, satu perkataan, lau muzijat bima'il bahri, yang kalau campur dengan air lautan. Kamu telah mengatakan satu perkataan yang kalau perkataan itu campur dengan air laut, lama zajathu, maka
Busuk air laut. Kamu telah mengatakan satu perkataan yang kalau perkataan itu bercampur dengan air laut ni besar lah ibu, luas lah kan. Lama zajatku, air laut tu boleh jadi busuk. Nak bagi tahu kata perkataan tu busuk. Aisyah kata apa ni? Ghairu musaddadin ta'ni qasirah. Ada riwayat mengatakan Aisyah sebut dekat Nabi Sofiyah tu pendek lah. Nabi kata balik, kalau kamu mengatakan satu perkataan yang kalau masuk dalam ayat laut tu akan jadi busuk dengan perkataan kamu. Kata apa? Pendek. Subhanallah. Satu perkataan je ibu. Allahu Akbar. Qalat wa hakaitu lahu insana. Dan berkata Aisyah, pernah aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang. Aku pernah bercerita kepada Nabi tentang insan dan tentang seorang manusia. Adalah, maksudnya Aisyah pernah cerita pasal seseorang dekat Nabi. Apa kata Nabi? Faqala ma uhibbu anni hakaitu insana. Sesungguhnya aku tak suka cerita hal seseorang. Wa anna li kada wa kada, walaupun diberikan kepadaku begini dan begini ganjarannya. So ada dua situasi Aisyah cerita kat kita. Satu hari Aisyah sebut ghairu musaddadin, maksudnya qasirah. Sofiyah tu pendek. Nabi kata kamu kata satu perkataan yang kalau masuk dicampurkan dengan air laut tu boleh jadi busuk. Maksudnya perkataan pendek tu pun Nabi tak suka. Ada sebab lah, tapi bukan kita kata membenarkan sebab tu. Aisyah dia ada kecemburuan dia, dan itu adalah normal. Kita punya cemburu dan sebagainya. Aisyah ni antara isteri Nabi dia paling muda. Sebab tu ada riwayat Nabi masih lawan lari dengan Aisyah, kan? Nabi Nabi layan isteri dia berdasarkan situasi, usianya, keperluan dia. Ini suami yang sepatutnya suami-suami kita contohi. Ustazah, saya suruh suami saya main dengan aku, Ustazah. Kan? Tak, bukan kita je, suami pun. Bukan suami je, kita pun. Dan rezeki sangat kita. Aisyah riwayat kan, cerita dalam rumah tangga dia. Kan? Kita tahu macam ni Aisyah, macam ni Maimunah, macam ni Sofiyah, macam ni Zainab layan Nabi. Oh, macam ni Nabi layan isteri. Ada riwayat Nabi bila nak jumpa isteri gosok gigi ibu, sugi. Nak menunjukkan preparation Nabi nak jumpa isteri tu, nak bagi keselesaan kepada isteri. Nabi pun bersiap. So bolehlah jadi dalil lepas ni. Okey, mengumpat dan pengertiannya 166. Ghibah yang ini mengumpat disebutkan dalam hadis di atas bahawa kata-kata berbentuk umpatan itu jika dimasukkan ke dalam laut nescaya bau lautan boleh berubah jadi busuk. Saya dah baca cepat. Imam Ghazali mengatakan bahawa mengumpat boleh dimaksudkan. Apa maksud mengumpat tu ibu-ibu? Seseorang menyebut mengenai seseorang dengan apa yang tidak disukai jika perkara tersebut diketahuinya. Sama ada menyebut tentang kekurangan pada tubuh badannya, pada keturunan, perbuatan, kata-kata, agama atau urusan-urusan dunia, termasuk pakaian, kenderaan, negeri, rumah dan sebagainya. So apa maksud Imam Ghazali ni? Yang ni kita pergi detail. Pasal apa? Apa maksudnya? Imam Ghazali kata apa maksud mengumpat ni? Senang cerita, seseorang sebut pasal seseorang yang lain tentang benda yang seseorang itu dia tak suka. A cerita pasal B, A cerita pasal B tentang sesuatu yang B kalau dia tahu dia tak suka. Tapi itulah kadang-kadang kita manusia ni kan, ibu kan, tang kita cerita tak ingat dah. Betul. Kita umum
Kalau kita dah mula cerita tu tak ingat dah dia suka ke dia tak suka ke, yang penting aku suka. Dan saya nak sebut satu benda kat saya dan kita semua. Kita pergi rumah orang kan, perempuan kan, kita kena buat apa yang kita suka atau kita ikut tuan rumah yang tuan rumah suka. Saya pergi rumah kak, saya mesti ikut rules kak, betul tak kak? Takkan saya buat pandai-pandai. Awaklah tirai ni bubuh kala hijau kak. Rumah kak kan kala macam ni, sepatutnya kak buat macam ni. Siapa tuan rumah? Kak tuan rumah. Ikut suka dia lah nak buat kala apa pun. Hang nak buka lijah, hang balik buka rumah hang. Macam tu lah ayat saya tadi. Saya nak bagi tahu atas saya pergi rumah kak. Rules, saya kena ikut akak. Saya tak boleh buat suka-suka hati. Sebab tu surah An-Nur juga ajak macam mana nak jadi tetamu ibu-ibu. Kalau ikut dia, kalau katalah kita fikir asas kan, Ishdah takkan nak pergi rumah orang pun Allah ajak dalam Quran. Sebab ada kepentingan, sebab tu Allah ajak dalam Quran. Adab dia macam mana, ketuk dia, bagi salam macam mana, nak perkenalkan dia macam mana, kedudukan, nak duduk depan pintu tu macam mana, tak boleh duduk terus, kena kiri sikit ataupun kanan sikit, supaya kita tuan rumah buka pintu tak terus kita nampak benda apa kat dalam rumah. Sama macam tu sekali Islam ajak kita secara detail. Saya nak bagi tahu, saya pergi rumah akak, saya kena ikut rules akak, peraturan akak. Kak, saya nak pergi toilet kak, hak belah kanan kak belah kiri. Kak kata, hak belah kiri nah Ustazah nah. Alah tak apalah, saya pergi belah kanan. Saya pula. Surah An-Nur ibu kena belajar beratus kali. Tanpa saya kata An-Nur saja lah, ibu kena belajar semua surah lah. Tapi nak bagi tahu benda tu duk berlaku dalam masyarakat kita, betul tak? Kak, saya nak pergi rumah kak ni. Ustazah, main petang sikit boleh tak? Sebab lah ni kak ada cucu-cucu kat rumah. Tak apa, petang saya nak pergi ni shopping kompleks pula petang ni. Saya ada family gathering. Saya nak pergi rumah kak, saya pula yang susun kak. Saya tak boleh petang ni, saya tak boleh pergi dah kak. Betul tak tu? Tindakan-tindakan tu kak? Tak betul, tapi benda tu berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku. Assalamualaikum. 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 Tak dengar ni kak ni mesti kat dapur ni. Tak apa, pintu tak kunci ni masuk. Ataupun tahu masuk kot tingkap ni. Ustazah macam pernah buat. Saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat. Tapi benda ni sentiasa kita tahu. Macam benda ni berlaku dalam drama ke, ataupun kita tengok ke, benda tu akan berlaku. Benda tu Allah ajak dalam Quran ni. So apa yang saya nak sebut, saya pergi rumah kak, saya kena ikut rules kak. Kita hidup atas bumi, siapa tuan rumah dia? Allah. So kita kena follow apa yang Allah buat, rules atau regulation dia, peraturan dia. Allah tak bagi mengumpat, so kita tak boleh mengumpat. Dan saya sebutkan dekat ibu-ibu, kalaulah kita kadang-kadang terbuat, dah ingat cepat-cepat istighfar, stop cerita tu. Tapi nak stop tu, saat-saat nak cari tang mana boleh stop. Stop tu. Sebab tu ibu-ibu, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata ada 5 perkara yang merosakkan hati. Salah satu, saya tak baca 5 tau. Salah satu adalah banyak bergaul, sering bergaul, sering berkomunikasi, sering berinteraksi. Selalu sangat menyembang. Itu boleh jadi hati rosak. Sebab apa? Sebab kita banyak kawan tu bukan tak bagus. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang cerita pasal orang, cerita pasal aib orang, benda tu akan merosakkan hati kita. Agak-agak serba salah tak kalau tak sambung. Kita lagi serba salah tak sambung daripada serba salah yang tak boleh cakap. Jangan cakap, Allah tak suka. Tapi hak macam tu serba salah, betul tak? Sambung jugalah. Kita punya serba salah tu. So analogi dia, Allah tak suka buat benda tu dalam rumah dia. Bumi kita ni rumah dia, maksudnya dia yang buat. Tapi kita macam tak
Apalah sebab salah pula, kesian dia duk cerita beraya-raya kan. Tapi saya tahu perasaan tu. I've been there. Saya pernah duduk dalam situasi tu. Macam mana ni aku nak tegak ni? Kan? Macam mana nak tegak? Nak tegak saya kata, ustazah, ni tazkirah. Tak. Cerita tentang hidup beragama ni bukan ustazah saja kena buat. Betul tak ibu-ibu? Subhanallah. So Imam Ghazali kata apa tadi? Cerita pasal B yang kalau B tahu, cerita pasal B yang kalau B tahu, B tak suka. So kita ibu-ibu, satu benda yang kita nak kena ingat, jangan cerita pasal orang yang kalau orang tu tahu, dia tak suka. Sama macam orang cerita pasal kita, kita tak suka. Itu tips dia. Saya tak mau baca dalil ke apa lagi ni kan. Kita nak pergi praktikal dia tu paling ringkas macam mana sebelum kita balik. Sekurang-kurangnya boleh buat balik lah usaha kita yang ni. Macam mana aku tak suka orang cerita pasal aku, macam tu aku jangan cerita pasal orang. Itu definisi Imam Ghazali. Kita tengok Imam Nawawi. Imam Nawawi dia tambah apa? Ta'rif tersebut bahawa menyebut tentang kekurangan seseorang itu termasuklah akhlak, harta, anak, ibu bapa, suami, isteri, khadam, pakaian. Khadam ni macam pesuruh lah ataupun maid lah kan. Cara berjalan, gerak-geri, mimik wajah atau apa sahaja yang berkaitan dengannya, sama ada secara lisan, tulisan, simbol, isyarat mata, isyarat tangan, isyarat kepala atau seumpamanya. Panjang lagi. Imam Nawawi lagi detail pula. Poin dia apa-apa yang tentang B tadi, masih saya buat analogi tadi kan, A dengan B. Apa-apa yang tentang B yang B tak suka, diceritakan tentangnya. Apa-apa kekurangan dia, harta dia ke, anak dia ke, apapun yang kalau dia tahu, dia tak suka orang cakap pasal itu. Subhanallah. Ringkasnya mengumpat boleh dikatakan sebagai satu kekurangan seseorang yang berlegar dalam fikiran kita, lalu dizahirkan melalui apa cara sekalipun. Tanpa kewujudan orang tersebut, perkara itu jika diketahui oleh yang mempunyai diri, dia takkan suka. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan, sebelum saya habiskan, dekat sini kita nak faham, mengumpat adalah cerita tentang seseorang yang kalau dia tahu, dia tak suka. So sama lah kalau orang cakap pasal kita tentang apa yang kekurangan kita pun kita tak suka. Kita tak suka orang cakap pasal anak menantu kita. So jangan cakap tentang anak menantu orang. Kita tak suka orang sebarkan aib cucu kita. Jangan sebarkan aib tentang cucu orang. Kita tak suka hal rumah tangga kita dicerita sekeliling kampung, maka jangan cerita hal rumah tangga orang di sekeliling kampung. Kita tak suka aib kita dilondehkan, maka jangan londehkan aib orang. Itu je prinsip hidup kita. Dan kalau kita ada kawan-kawan circle yang suka ajak bincang benda-benda macam ni, kalau kita boleh tegak-tegak. Tapi kalau tegak jadi berkelai, ingat hang bagus kan, contohlah kan. Ataupun agak sukar lah, doakanlah semoga kita pun jadi orang baik, dia pun jadi orang baik. Kita belajar ibu-ibu bukan untuk nampak muka orang lain. Kita belajar untuk perbaik. Perbaik siapa? Perbaik diri sendiri. Hak tu paling penting. Jangan duk kalau aku nak kena balik habaq kat jiran aku ada hujung jalan. Hari ini belajar bab tua ni tak payah ingat dia lagi lah, siapa-siapa pun. Dan ini antara ujian kehidupan kita. Mesti akan ada, mesti akan jumpa, kita mesti akan jumpa. Dan zaman sekarang pula ibu-ibu mengumpat secara terang-terangan dekat mana? Dekat media sosial. Betul kan? Dekat media sosial. Naik satu gambar, netizen pun sama naik kat bawah komen. Betul tak? Allahu Akbar. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dan saya tak kata ibu jangan ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Adalah nak ikut kuliah-kuliah ustaz-ustazah setengah-setengah buat live kan. YouTube dan sebagainya. Tapi jangan kita sama naik dengan netizen, jabatan netizen negara. Kita pun komen juga. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang, kalau zaman dulu-dulu, mengumpat kena depan-depan kan.
Nak cakap dalam telefon tak seronok. Nu nak tambah memek muka lagi. Kan? Tangan lagi. Macam Mami Jarum kita punya tengok cerita tu kan. Hak hujung sana tu. Tarik kan. Zaman dulu-dulu mungkin kita melalui yang kena jumpa. Zaman sekarang texting je ibu-ibu. WhatsApp je. Video call. Boleh cerita dah. Tak habis dekat video call. Sekarang duduk senyap-senyap sorang-sorang. Type komen. Pun dah boleh jadi mengumpat. Nak bagi tahu kata kemudahan kita sekarang ni mudah segala-galanya sehingga mudah boleh capai pahala, mudah juga boleh dapat dosa. Wal'iyadzubillah. Berhati-hati. Yarhamdulillah. Macam mana? Okey, kita ibu-ibu, yarhamkumullah, kita ni Allah tak hukum pada benda yang kita tak boleh kontrol. Kan? Pada benda yang kita tak boleh kontrol silap. Pada benda yang tak boleh kontrol. Kita duduk dalam grup tu tiba-tiba orang hantar. Tapi kalau kita sendiri boleh tahu dah mesej tu tak seronok, tak payah baca lah kan. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu mesej apa, kita pun baca main tengah macam-macam mana kan. Wallahu ta'ala alam. Pada benda yang kita tak buat, pada asasnya kita tak buat, insya-Allah semoga Allah tak hukum kita. Cuma kita wujudkan rasa tak redha dalam hati kita ibu. Kan Nabi pesankan, bila kamu tengok satu kemaksiatan, larang ataupun halanglah dengan apa? Dengan tangan, dengan lidah kan. Dengan lidah dulu tak boleh, dengan tangan tak boleh. Maka selemah-lemahnya dengan adhaful iman, dengan hati. Dengan hati ni macam mana? Aku tak redha ya Allah orang mengumpat dalam grup WhatsApp ni. Aku tak redha, aku benci. Tapi nak tekuk dengan lidah, nak tekuk dengan tangan. Maksudnya tangan kita nak teks balik. Janganlah kata macam ni dekat sekian-sekian. Mungkin akan menjadi perpecahan yang lebih besar. Daripada duk kawan elok-elok boleh tukar kawan, jadi tak boleh tukar pula sekali lagi. Nak duduk lama kita kan, khususnya dalam kejiranan lah kita sebutkan. Jadi mungkin ada efek-efek yang sangat teruk lepas tu. Maka gunalah adhaful iman. Walaupun sebenarnya janganlah setiap masa guna adhaful iman kan dengan hati. Tapi insya-Allah semoga dengan kita tak redha dengan kemungkaran yang berlaku tu, Allah beri ganjaran kepada kita sebab tak redha dengan kemungkaran. Okey? So saya baca sikit lagi 167. Kita dah salat lah. Lewat dah ni. Subhanallah. Ibu-ibu tengok 167 ini body shaming ni ibu-ibu. Dan ini sekarang ni terkenal sangat dengan body shaming. Betul tak? Body shaming ni apa ya? Tapi ibu faham kan body shaming kan? Ish pasal apa kawan tu nampak macam jalan sengit-sengit. Ish perisi dah nak. Sekian-sekian kan? Saya tak tahu. Itu saya pernah baca macam nak ada akta ke dah ada? Kerajaan, maksudnya saya tak ingat dicadangkan ataupun kerajaan mencadangkan. Nanti tengok balik lah. Tapi saya rasa saya pernah baca lah. Akta untuk orang yang suka body shaming ni. Suka kata ni. Body shaming ni yang nombor 1. Tengok ibu-ibu. Perkara yang diumpatkan. Buta, pendek, gemuk, tempang, hitam, botak dan lain-lain. Ya? Jangan sekali-kali mengumpat pada tubuh badan seseorang. Sebab apa? Kalau kita umpat tubuh badan dia, berarti kita mengumpat ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang cipta. Kan? Dan yang lain, saya tak mau baca panjang, saya nak berhenti dekat sini dulu. So, bentuk-bentuk mengumpat ini harus dihindarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan sambung ke soal 168 nanti insya-Allah. Baik, ada soalan sekiranya ada? Kita maaf sudah terajuk. Saya kata nak terajuk 5 minit, 10 minit je. Ada soalan? Tak ada insya-Allah. Baik, tajuk hari ini tajuk yang sangat saya tahu kita agak maksudnya terkena. Sebab kadang-kadang kita mula, kadang-kadang kita tak mula, tapi kita berada dalam circle tu. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk lagi lebih detail. Dan kalau ada kesempatan, saya syarah sikit tafsir surah Al-Humazah. Al-Humazah sangat-sangat dekat dengan tajuk ni. Ya. Ibu ingat dah ayat pertama apa dia? Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Mungkin Ustazah Sahla dah pernah syarah ke ibu. Saya syarah tambahan sebab terkait dengan tajuk ni. Wallahu ta'ala a'lam. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi